Subtopik yang ketiga dalam bab 2 iaitu kitar nitrogen. Kitar nitrogen ialah kitar semula jadi yang mengitarkan unsur nitrogen antara tumbuhan dengan haiwan dan seterusnya ke atmosfera, tanah dan air. Walaupun kira-kira 78% komposisi udara terdiri daripada gas nitrogen, tumbuhan tidak dapat menyerap gas nitrogen secara langsung daripada udara. Okey, maksudnya kat sini, walaupun nitrogen tu komposisi dia adalah 78% dalam atmosfera kita, tetapi nitrogen tu tumbuhan tak boleh ambil direct macam dia ambil karbon dioksida. Kalau macam karbon dioksida, dia boleh masuk terus melalui daun dan digunakan untuk proses fotosintesis. Tetapi kalau untuk nitrogen, dia tak boleh diambil melalui daun. Jadi, bagaimana cara tumbuhan nak mendapatkan nitrogen? Itu yang akan kita belajar dalam kitar nitrogen. Okey, ini adalah merupakan rajah dalam kitar nitrogen. Okay, nanti cikgu akan terang satu persatu lah. Okey. Tumbuhan hanya dapat menyerap nitrogen dalam bentuk ion nitrat daripada tanah melalui akar. Jadi ada dua proses dalam kitar nitrogen, iaitu proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah dan proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah. Ingat konsep ni, tumbuhan tak boleh ambil nitrogen dalam bentuk gas. Dia hanya boleh ambil dalam bentuk ion nitrat melalui daripada tanah melalui akar. Dia tak boleh masuk kot daun. Dia kena masuk kot akar. Okey, ada dua proses tadi dalam kitar nitrogen. Yang pertama adalah proses penambahan ion nitrat. Yang kedua adalah proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah. Proses penambahan ion nitrat adalah tindakan kilat dan letusan gunung berapi, proses pengikatan nitrogen dan juga proses penitritan. Proses penyingkiran ion nitrat pula adalah proses penyerapan ion nitrat daripada tanah. Maksudnya ion nitrat ni diambil oleh tumbuhan daripada tanah. Proses pendenitritan, nanti cikgu akan terangkan. Dan proses larut resap nitrat. So, ini adalah bagaimana kita nak singkirkan ion nitrat daripada tanah. Okey, yang pertama kita tengok bagaimanakah proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah. Tindakan kilat dan letusan gunung berapi. Ada tiga tadi kan? Proses pengikatan nitrogen dan proses penitritan. Kita akan lihat satu persatu bagi setiap proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah. Okey, bagaimana tindakan kilat dan letusan gunung berapi dapat menambahkan kandungan ion nitrat ke dalam tanah? Okey, cara dia, sewaktu terjadinya kilat atau letusan gunung berapi, tenaga haba yang terbebas pada suhu yang tinggi akan mengoksidakan nitrogen dalam udara untuk membentuk gas nitrogen dioksida. Apabila hujan turun, gas nitrogen dioksida tadi akan melarut dalam air hujan lalu membentuk asid nitrik dan masuk ke permukaan bumi. Jadi asid nitrik ini akan meresap ke dalam tanah dan bertindak balas dengan mineral untuk membentuk ion nitrat. Hasil daripada ini dia akan menambahkan ion nitrat dalam tanah. Okey, itu cara yang pertama. Bagaimana kita nak tambahkan kandungan nitrat dalam tanah. Okey, cara yang kedua adalah melalui proses
pengikatan nitrogen. Proses pengikatan nitrogen perlu dibantu oleh sejenis bakteria yang dinamakan bakteria pengikat nitrogen dalam tanah yang hidup pada nodul akar tanaman kekacang. Dalam gambar kat sebelah tu adalah merupakan nodul akar bagi pokok kekacang. Bakteria ini dia akan menukarkan nitrogen daripada udara kepada ion nitrat. Hasil tindakan pengikatan nitrogen oleh bakteria pengikat nitrogen akan menambahkan ion nitrat dalam tanah. Okey, itu proses yang kedua. Yang ketiga adalah proses penitritan. Apabila haiwan dan tumbuhan mati, bakteria pengurai akan menukarkan protein haiwan dan protein tumbuhan kepada sebatian amonium melalui proses penguraian. Contohnya macam bila haiwan mati, kucing mati, ayam mati, ada bakteria yang akan uraikan haiwan tersebut kepada sebatian amonium. Proses tu kita panggil penguraian. Kemudian di dalam tanah ada sejenis bakteria iaitu bakteria penitritan akan menukarkan sebatian amonium tadi kepada ion nitrit dan seterusnya ion nitrat. Hasil tindakan bakteria penitritan tadi akan menambahkan ion nitrat ke dalam tanah. So, ada 3 cara tadi. Yang pertama, tindakan kilat dan juga letusan gunung berapi. Yang kedua adalah melalui bakteria pengikat nitrogen. Dan yang ketiga adalah proses penitritan. 3 proses yang dapat menambahkan kandungan nitrat dalam tanah. Okey, seterusnya kita tengok pula proses menyingkirkan ion nitrat daripada tanah. Ada 3 proses tadi. Yang pertama, proses penyerapan ion nitrat daripada tanah. Yang kedua, proses pendenitritan. Dan yang ketiga adalah proses larut resap nitrat. Okey, yang pertama, proses penyerapan ion nitrat daripada tanah, di mana tumbuhan akan menyerap ion nitrat daripada tanah untuk memenuhi keperluan nitrogen dia. Kenapa tumbuhan ini dia perlukan nitrogen? Nitrogen diperlukan untuk pembentukan protein tumbuhan. Kemudian bila protein tumbuhan, haiwan akan makan tumbuhan, jadi protein tumbuhan akan dipindahkan pula ke haiwan untuk membentuk protein haiwan. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah proses pendenitritan. Proses pendenitritan ini juga perlu dibantu oleh bakteria, iaitu bakteria pendenitritan, di mana bakteria ini akan menukarkan ion nitrat yang berlebihan di dalam tanah kepada gas nitrogen yang kemudiannya keluar daripada tanah dan kembali ke dalam atmosfera kita. Proses ini dikenali sebagai proses pendenitritan. Okey, satu lagi cara untuk menyingkirkan ion nitrat daripada tanah adalah melalui proses larut resap, iaitu merupakan proses semula jadi, di mana dalam proses ini ion nitrat dalam tanah akan melarut dalam air dan kemudiannya mengalir ke dalam sungai atau air bawah tanah. Jadi proses ini juga dapat mengurangkan kandungan nitrat dalam tanah. Apa pentingnya kita nitrogen? Kita nitrogen penting untuk mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam udara, untuk mengekalkan kesuburan tanah dan meningkatkan produktiviti hasil tanaman. Yang ketiga, dapat membantu membekalkan protein tumbuhan dan protein haiwan secara berterusan.
dan dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Kita nitrogen membantu dalam mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam atmosfera dengan cara mengambil nitrogen daripada udara untuk membentuk ion nitrat dan mengembalikannya semula ke udara dengan menguraikan ion nitrat. Oleh itu, kepekatan gas nitrogen dapat dikekalkan pada 78% dalam atmosfera dan ini membantu dalam memastikan kesinambungan serta kelestarian hidup di bumi. Nitrogen juga merupakan makronutrien. Nitrogen merupakan makronutrien yang penting untuk pertumbuhan-tumbuhan dan diperoleh oleh tumbuhan dalam bentuk ion nitrat yang diserap ke dalam tumbuhan daripada tanah. Penyingkiran ion nitrat daripada tanah dapat mengurangkan kesuburan tanah. Masalah tanah yang kurang subur dapat diatasi melalui penggiliran tanaman dan penggunaan baja untuk menambahkan semula kandungan ion nitrat. Hasilnya, tumbuhan menjadi lebih sihat dan produktiviti hasil tanaman dapat ditingkatkan dan pendapatan para petani bertambah. Seterusnya, nitrogen merupakan komponen penting dalam pembentukan protein. Protein digunakan untuk membina sel baharu dan membaiki sel yang rosak. Bekalan protein yang berterusan adalah penting untuk menjamin kesinambungan dan penyelenggaraan kehidupan bagi semua jenis hidupan. Okey, untuk kita nitrogen, nanti cikgu akan send video. Kamu boleh tengok di situ video berkaitan dengan kita nitrogen. Tumbuhan menggunakan nitrogen dalam ion nitrat yang diserap untuk membentuk protein tumbuhan, manakala haiwan pula memperoleh unsur nitrogen daripada protein tumbuhan atau protein haiwan melalui pemakanan. Kemudian dengan adanya kita nitrogen juga dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar, di mana perebutan dan penguraian protein dalam sisa tumbuhan dan haiwan akan membentuk sebatian amonium dan seterusnya ion nitrat melalui tindakan bakteria dan kulat. Proses dalam kita nitrogen seperti penitritan dapat membantu mengurangkan pencemaran alam sekitar dan diaplikasikan dalam teknologi hijau untuk penghasilan kompos. Okey, itu sahaja untuk tajuk hari ini berkaitan dengan kita nitrogen. Okey, nanti cikgu akan send video penerangan berkaitan kita nitrogen. Kamu boleh tengok di situ video yang mudah difahami. Itu saja PDPR untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.